Hari ini kita belajar di bawah tajuk kenangan manis. Okey, kenangan manis. Tajuk dia kenangan di Kem Bestari. Harap penulis bersedia. Okey, apa objektif pembelajaran hari ini ialah di akhir pembelajaran hari ini murid dapat membina dan menulis perenggan berdasarkan frasa dan gambar dengan betul. Okey, nanti ada gambar, ada frasa diberi. Murid-murid dikehendaki melengkapkan bidayat dan bentuk perenggan berdasarkan gambar dan frasa yang diberi. Baiklah, siapa ada buku digital ataupun dalam sedia, boleh tengok buku teks buka surat 17. Okey, 17 kenangan di camp. Dari 17 tu. Okey. Kita mula, cikgu baca, boleh mendengar. Okey, kenangan di camp Bestari. Semua anggota keluarga Nabila berkumpul di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa di camp Bestari. Ini ialah pengenalan. Jadi kamu nanti akan bina buat lagi perenggan berdasarkan frasa ni. Ini perenggan kedua, ini perenggan ketiga. Jadi gabung dia akan bentuk satu karangan yang lengkap. Okey, kita pergi satu demi satu. Apa yang berlaku di sini. Sini kita dapat gambar. Okay, mula-mula mereka duduk di ruang. Lepas dia pergi ke campus tadi, mereka balik rumah, tengok tayangan video tentang aktiviti mereka di campus tadi. Ini adalah salah satu aktiviti yang mereka buat di campus tadi. Pertama ialah tengok, dia bagi perasaan membantu datuk dan nenek mengedarkan minuman, kemudian melayan anak-anak yatim. Okay, jadi kita boleh andaikan di sini, ini makan bagi apa, makan ramai-ramai ni, maksudnya mereka menyantuni, okay, mereka melayan anak-anak yatim, okay, satu keluarga ni, Nabila dan Nasri, satu keluarga ni di campus tadi ni mereka melayan melayan anak yatim, okay, makan tengah hari ke mungkin petang atau malam, okay, kadang-kadang tengah hari. Nanti kamu akan mulakan karangan kamu masuk ke dalam perenggan dia. Mulakan semasa di campus tadi, sebab ni membantu atuk dan nenek untuk perasaan ni kamu kena guna semua ataupun beberapa orang anggota keluarga Nabila membantu datuk dan nenek cukup. Okey, lepas tu mengedarkan minuman. Kau boleh tengok siapa yang mengedarkan minuman. Ini Nasri dan Nabila. Nasri dan Nabila mengedarkan minuman dan makanan tambah untuk anak-anak yatim. Mereka sekeluarga melayan anak-anak yatim. Mereka sekeluarga melayan anak yatim makan tengah hari contohnya. Okey, cukup. Itu untuk perenggan kedua. Kemudian pergi ke perenggan ketiga, gambar ni. Mereka meniti, kalau kita tengok gambar di hutan, di pokok ke pokok, dipanggil jabatan gantung dari pokok ke pokok. Okey. Dan hanya boleh seorang satu baris dalam luar. Maksudnya dia ada bilangan yang dihadkan untuk melalui ini. Tak boleh ramai-ramai. Sebenarnya takut sebab ni di atas pokok, jadi diikat tali dibuat titik untuk berjalan ke satu pokok yang lain. Ini aktiviti biasa kalau kita pergi ke taman negara. Okey. Jadi sini perasa yang diberilah meniti jabatan gantung. Okay. Kita boleh bayangkan siapa yang meniti jabatan gantung ni berasa gayat. Tahu gayat? Rasa macam gayat ialah perasaan kita tak boleh, kita takut tengok di bawah apabila kita berada di tempat tinggi. Kita rasa macam kecut ya, jantung kita kecut ya, kecil dia rasa. Itu gayat. Maksudnya orang yang takut pada ketinggian. Bila dia berada di tempat tinggi, dia tengok bawah dia takut. Itu gayat. Memegang tali jabatan. Siapa yang pegang tali jabatan? Okey, dengan kuatnya. Kemudian pengalaman yang berharga. Jadi ini semua ni dipanggil pengalaman berharga. Jadi kita boleh mulakan karangan tadi di sini. Selain itu ataupun semasa di campus tadi juga, keluarga Nabila meniti jabatan gantung. Kamu boleh letak nama Nabila kah, Asrida ataupun
Semuakah boleh juga. Nabila, contoh Nabila merasa gayat semasa tabah berhenti jabatan gantung. Dia memegang tali jabatan dengan kuatnya kerana takut jatuh. Macam tu. Kemudian pengalaman berharga. Nabila dan keluarganya berasa sepanjang berada di kamp Bestari, mereka mendapat pengalaman yang berharga dan sukar untuk dilupakan. Itu untuk perenggan ketiga. Jadi kamu akan buat nanti, disalin je nanti. Yang ini kedua, yang ini ketiga. 3 perenggan. Faham ah? Okey, cikgu harap kamu fahamlah sebab ni senang saja. Kamu dah biasa buat, cuma dia nak kamu biasakan buat perenggan sebab kamu tahu 3. Sekarang ni dia minta 3 perenggan. Nanti dalam minggu-minggu akan datang dia akan naik jadi 4 hingga ke 5 perenggan. Sekarang ni dia dah bagi yang pertama. Kedua dan ketiga kita bina. Nanti dah mencabar sikit dia hanya bagi tajuk. Kita akan cari idea berdasarkan gambar untuk bentuk 3, 4, 5 perenggan yang berikutnya. Okay? Jadi, kata nak buat ayat ni, tengok gambar. Tengok frasa, tengok gambar. Sesuai tak sesuai. Ya? Jangan buat berdasarkan pengalaman kamu. Kamu kena buat mengikut situasi dalam gambar. Okay? Tengok je. Kemudian tugasan untuk kamu ialah lengkapkan teks di atas menjadi cerita yang lengkap berdasarkan frasa dan gambar yang diberi. Yang cikgu tunjuk tadi, okey. Aku buat gambar dia. Kemudian kamu pahami gambar tu dulu, kenal pasti frasa yang sesuai. Kemudian bina ayat, cantumkan ayat tu bentuk dia jadi satu perenggan. Okey, perenggan pertama dia dah bagi tadi. Dan kamu buat turun satu baris nanti, salin je perenggan pertama tadi. Kemudian turun satu baris. Masuk dalam buat perenggan ke 2. Nanti cikgu bagi dia punya di bantuan. Dalam setiap perenggan tu cikgu mulakan, nanti kamu just cuba sambung sahaja. Okey, kita tengok contoh yang perenggan kedua pertama. Jadi perenggan pertama, salin saja. Semua anggota keluarga Nabila berkumpul di ruang tamu. Aku salin saja. Lepas tu kalau sampai hujung ada ruang lagi, sambung. Sambung ayat yang kedua. Mereka berkumpul menonton tayangan video semasa di kamp Bestari. Titik. Dah titik. Turun satu baris. Kamu masuklah perenggan ke 2. Ini perenggan kedua tadi. Gambar ni kalau tengok membantu datuk dan nenek mengedarkan minuman dan mengajar anak. Sambung sini. Semasa di kamp Bestari, Nabila dan ahli keluarganya membantu datuk dan nenek. Nabila dan Nasri mengedarkan minuman untuk anak-anak yatim. Mereka sekeluarga melayan anak-anak yatim. Dapat 3 ayat. Cukuplah untuk perenggan ni. Kalau kamu nak tambah pun boleh. Kalau ditambah lagi anak-anak yatim itu berasa gembira. Macam tu kerana disantuni. Okay, tambah tak ada masalah. Jangan tinggal. Lebih banyak, lebih panjang, lebih baik. Idea dia lebih sampai. Itu menyebabkan kategori karangan kamu dipanggil karangan yang menggunakan ayat yang dramatis. Kamu tak tinggal maklumat. Okey, kemudian nasihat perenggan kedua, kita masuk perenggan ketiga. Yang ni cikgu bagi cadangan. Semasa di kamp study juga, Nabila dan ahli keluarganya terus berhenti jabatan gantung. Kalau kamu tak nak guna yang ni, selain itu, Nabila dan keluarganya juga mengikuti aktiviti jabatan gantung pun boleh. Kalau nak guna yang cikgu punya pun boleh. Semasa di kamp study juga, beza. Tadi perenggan kedua dia cuma semasa di kamp study. Yang kedua ni ada perkataan juga. Jadi dia nampak perbezaan perenggan kedua dan ketiga. Semasa di kamp study juga, Nabila dan ahli keluarganya berhenti jabatan gantung. Kamu nak tambah jabatan gantung tu tinggi ke? Yang tinggi dicek tadi antara pokok. Tambah ayat tu, jangan ringkas. Kita kena gramatiskan ayat, pelbagaikan, peluaskan ayat tu supaya nampak jelas, orang faham maksudnya. Okay. Kemudian Nabila merasa gayat kerana dia takut
berada di tempat tinggi. Gayat ni takut berada di tempat tinggi. Dia, yang ketiga, sambung lagi ni, memegang tali jembatan dengan kuatnya kerana takut jatuh ataupun kerana khawatir jatuh. Cukup. Okay. Nabila dan keluarganya merasakan pengalaman yang aktiviti yang dijalankan di kampus ini merupakan pengalaman yang berharga untuk mereka sekeluarga. Okey, cukup. Macam tu. Okey, Nabila dan keluarganya merasakan aktiviti yang dijalankan di kampus ini merupakan pengalaman yang berharga untuk mereka sekeluarga. Okey, dah lengkap 3 perenggan. Jadi dah siap tulis. Kamu boleh tulis di buku tulis kah? Okey. Siap ambil gambar hantar dalam Google Classroom. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh buat sebab dia sedang saja, mudah, kita belajarkan menulis. Okey, pastikan bila menulis perkara yang perlu buat ingat adalah huruf besar untuk nama khas, nama orang. Lepas titik mesti jaga. Dia masuk ke dalam untuk perenggan kedua, ketiga. Perenggan pertama tadi di tepi sebaris dengan yang ini. Beza dia untuk mendapatkan perenggan dia. Kalau satu je sama tu, kamu tak ada perenggan, itu bukan dipanggil berbina perenggan. Kamu buat karangan tapi kamu tak ada perenggan, itu bukan standard ataupun yang perlu kita capai. Kita nak buat karangan yang ada perenggan. Dalam sekarang ni kita buat 3, nanti mungkin bulan berikut-berikutnya dia akan jadi 4 dan 5. Okey, jadi kamu kena bahir bezakan mana perenggan, mana perlu masuk. Okey, ada beberapa orang masih belum faham macam mana, masih tak ingat lagi bila perlu masuk. Okey. Cikgu risau dah teli. Dah teli selalu silap. Apa lagi? Cliff. Yang dia juga selalu silap. Ryan. Okey. Marcella on off. Ada masa bagus, ada masa tak ingat. Okey, yang lain Adis okey, Ain okey. Dia kadang-kadang faham, ingat. Kadang-kadang dia lupa. Ada tulis saja. Okey, idea banyak dia tak ingat. Mana perenggan, mana bukan perenggan. Okey. Baiklah, cikgu nak kamu bagi masa buat, siapkan, hantar dalam Google